Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan dua nikmat kepada kita, iaitu pertama nikmat kesihatan dan juga nikmat lapangnya masa yang kita ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, iaitu kesihatan. Dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesihatan kepada kita, dan juga mungkin Allah Subhanahu wa taala kenakan ujian berbentuk jangkitan COVID-19 pada individu-individu tertentu, mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan lagi dia punya status di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberi ujian kepada hamba-hambanya untuk melihat sejauh mana keimanan kepada Allah, sejauh mana kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita satu lagi, iaitu nikmat Al-Faragh, yang mempunyai masa lapang. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan di Selangor ini PKPD dan juga beberapa kawasan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan juga di beberapa kawasan selain daripada negeri Selangor ini. Begitu juga mungkin kita telah pun di tempat-tempat tertentu telah masuk fasa yang berikutnya, fasa pemulihan. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala dengan Allah kenakan ataupun takdirkan kepada kita di tempat-tempat tertentu, kita berada di kawasan yang mungkin PKPD, lalu kita terpaksa berada di rumah, maka masa yang kita ada di rumah kita itu kita gunakan dengan sebaik mungkin, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, isteri dan sebagainya, bersama dengan mertua, bersama dengan ibu bapa dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita telah memasuki bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan, bahkan penamaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzanika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala bilangannya ada 12, bagaimana kita sekarang bilangan ada 12 bulan, ya. Dan minha arba'atun hurum, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut ialah antara bulan-bulan 12 tu adanya bulan yang disebut arba'atun hurum, 4 bulan al-haram ataupun hurum, ataupun yang disebut sebagai bulan-bulan yang penuh dengan penghormatan, bulan-bulan yang diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah, antara bulan tersebut ialah bulan Zulhijjah, dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala ialah dia mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu benda, memilih sesuatu benda, menjadikan sesuatu perkara itu istimewa. Allah pilih Rasul di kalangan manusia, Allah pilih para Nabi di kalangan manusia. Di kalangan manusia Allah pilih orang-orang bangsawan yang jadi bangsawan, lahir sebagai keturunan raja. Ada di kalangan manusia yang lahir sebagai keturunan Nabi SAW. Ada yang lahir sebagai keturunan yang mulia. Dan tidak lupa juga di antara pilihan Allah ialah Allah memilih bulan-bulan tertentu. Sebagaimana Allah pilih Ramadan, Allah pilih hari Jumaat, Allah pilih tempat, Allah pilih masa, dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan tertentu, iaitu bulan Zulhijjah. Muslimin muslimat rahmat Allah. Oleh kerana istimewanya bulan Zulhijjah yang kita berada sekarang ini, ia menjadi satu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka
kita dapati apa yang patut, yang perlu kita beri penghormatan, yang patut kita isikan, yang patut kita laksanakan apabila kita berinteraksi dengan bulan-bulan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik. Di sana kita nak kongsikan bahawa ada beberapa perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ma min ayamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, tidak ada amalan yang lebih dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut, hari-hari itu, iaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bermula 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, Allah sangat suka amalan yang dilakukan. Tidak ada amalan yang lebih afdal di sisi Allah berbanding dengan amalan yang dilakukan dalam 10 hari yang pertama ini. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabat, walal jihad, jihad pun tak mampu nak menandinginya wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya walal jihad, jihad pun tak mampu, jihad pun tak mampu. Ya, walaupun jihad, kita dapati orang yang berjihad itu bukannya satu benda yang senang. Daripada perkataan al-jahdu, bersusah payah, kita dapati tuan-tuan, orang yang berjihad, dia berjaga malam, dia tak dapat tidur lena. Sebagaimana kita ni dalam suasana peperangan kita dengan COVID-19, kadang-kadang kita terdengar di sekeliling kita ni jiran yang dijangkiti, sahabat handai yang dijangkiti, keluarga kita yang dijangkiti. Kita pun rasa tak tenang dah, rasa gelisah, rasa resah, tak senang duduk. Dalam peperangan lebih-lebih lagi, bahkan mata payah nak berpejam, fikiran kadang-kadang menjadi kusut, kita punya perasaan jiwa tertekan dan sebagainya apabila berlakunya perang. Tetapi jihad ini pun, dengan apa yang ada pada jihad pun tak mampu, kata Nabi, untuk menyaingi amalan pada 10 awal yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, bila Nabi SAW kata jihad pun tak mampu, kecuali kata Nabi jihad yang mana bentuk jihad yang mampu menandingi kemungkinan, iaitu orang yang bawa jiwa raganya, harta, seluruh harta bendanya dia bawa keluar bersama. Untuk apa dia? Tujuan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila berjihad, bawa harta keseluruhannya, hartanya habis dalam medan peperangan, begitu juga jiwanya pun terkorban dalam medan peperangan. Falam yarji' bisyai'. Ini sahaja, kata Nabi, yang kemungkinan mampu menandingi apa yang dilakukan oleh seseorang dalam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, besar sangat dia punya. Lalu kata Nabi SAW, ada beberapa cadangan amalan yang mana kemungkinan daripada kita, Nabi SAW mencadangkan amalan soleh. Kata Nabi, amalan soleh ni tak mampu ditandingi oleh mana-mana amalan. Kita tahu apa dia amalan yang kita nak buat. Pertama, kata saranannya ialah al-amalus soleh. Pertama ialah berpuasa. Kalau kita tak mampu puasa daripada 1 hingga 9 Zulhijjah, maka kita ambil hari Isnin dan Khamis. Ataupun kalau tak mampu juga, jangan kita abaikan pada puasa 9 Zulhijjah. Ya. Yang kedua, amal soleh iaitu sedekah. Kita boleh bersedekah. Walaupun kita tak mampu nak bersedekah secara fizikal, tak boleh nak masukkan duit dalam tabung kerana kita terhalang nak pergi ke masjid, tetapi kita masih mampu untuk transfer duit kita ke akaun masjid, akaun surau. Dan itu antaranya. Kita pandang juga sekeliling kita, jiran tetangga kita berbahagi makanan, kita berbagi kuih-muih pun, insya-Allah, dengan kita menjaga SOP. Sesama kita, tanya jiran tetangga kita. Yang ketiga, dengan kita melakukan apa dia, kata Nabi SAW, mungkin ada orang yang mampu bersedekah, ada orang yang mampu berpuasa, ada orang yang mampu baca Quran, ada orang yang mampu membuat kebaikan-kebaikan kepada orang ramai, memberi manfaat. Tetapi kata Nabi SAW, Nabi sarankan benda yang mampu dilakukan oleh semua orang, tidak kira tua, muda, lelaki, perempuan. Iaitu apa yang Nabi SAW sarankan. Kita katakan tadi amalan soleh. Apa yang Nabi sarankan? Nabi sebut fa'akthiru fihinna, perbanyakkanlah sepanjang hari tersebut. Apa dia?
takbir, dengan takbir. Yang kedua, at-tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga, at-tasbih, subhanallah. Ada yang sebut at-tahlil. Dalam riwayat lain disebut, yang lebih masyhur ialah at-tahlil. Fakthiru fihinna bit-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut la ilaha illallah. Semua mampu sebut la ilaha illallah. Semua mampu. Duduk saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Tidak perlu kita ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersila, duduk apa, dalam keadaan mana sekalipun, kecuali dalam bilik air. Janganlah kita bertahlil di situ. Baik, yang seterusnya adalah takbir, iaitu yang kita sebut takbir, sama ada takbir dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk takbir yang kita panggil mutlak ataupun muqayyad. Muqayyad maknanya yang terikat dengan solat fardu, iaitu kita takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang kita katakan takbir raya dalam mazhab kita bermula daripada 9 Zulhijjah selepas solat subuh. 9 Zulhijjah, bukan malam raya, 9 Zulhijjah. Itu yang lebih sahih ataupun tepat pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Manakala takbir mutlak, iaitu tak terikat dengan solat fardu, maknanya bila-bila masa kita boleh takbir, bermula daripada 1 hari bulan lagi 1 Zulhijjah, maka kita takbir. Di mana-mana saja kita boleh takbir, dalam kereta, berjalan kaki, naik basikal, naik motor, ataupun apa sahaja selain daripada berada di tempat yang tidak tidak sesuai, terutama di tandas dan sebagainya, itu tak boleh lah. Jadi kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak terikat dengan waktu yang dipanggil mutlak, bermula daripada 1 hari bulan Zulhijjah lagi kita boleh takbir, sehinggalah akhirnya hari tasyrik dan sebagainya. Baik. Dan kata Nabi yang terakhir apa dia? Saranan Nabi untuk kita beramal dalam 10 hari yang penuh keberkatan ini ialah Nabi SAW menyarankan untuk kita bertahmid. Maka kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah banyak-banyak. Kita tasbih banyak-banyak, Subhanallah, Subhanallah banyak-banyak. Supaya apa yang kita lakukan, benda yang tak mampu kita lakukan benda besar, jika kita tak mampu lakukan benda-benda yang besar, kita lakukan benda-benda yang ringan di lidah kita. Dan lebih-lebih lagi, jika kita tak mampu juga nak buat benda-benda baik, malaslah nak buat tu, maka malas pun malas, alhamdulillah juga malas dalam melakukan benda kemungkaran. Jika tak mampu lakukan benda baik, jangan lakukan benda-benda yang tak baik. Jika tak mampu lakukan benda baik, jangan lakukan benda yang tidak baik. Diam daripada melakukan benda yang tidak elok. Tidak melakukan benda yang tidak elok adalah merupakan satu amalan yang elok. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, cukup setakat itu. Moga apa yang saya kongsikan ini mendapat manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan saya. Mohon maaf di atas segala kesalahan. Bertemu di lain kesempatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.